Akid. Bukan surau Jumaat, surau yang telah dengan oleh Jabatan Agama Islam Selangor dan MAIS. Surau dalam Jumaat bermula pada bulan Mei tahun ini, alhamdulillah. Jadi surau ini adalah merupakan surau yang memayungi menawarkan khidmat tempat untuk solat Jumaat pada kawasan-kawasan sekitar. Di samping nama Akid iaitu Kampung Selangor Gajing. Kalau Ustaz datang dari tepi tadi akan ada kawasan yang ada buah-buah kuil. Kalau Ustaz jalan tu lah dari luar. Saya pantau Ustaz dari Sungai Buloh akan bagi buah kuil itu ada tepi yang bagi Kampung Selangor Gajing. Dan juga di sebelum Selangor Gajing itu ada perumahan panggil perumahan Topaz. Juga sama dapat menikmati kegunaan solat Jumaat di surau ini lah. Dan juga kawasan-kawasan sekitar seperti Payenda, Wetland sebelah kanan Taman Akid. Dan juga projek yang sedang dibangunkan, projek mereka yang dinamakan Kamuda Golf. Itulah projek yang mungkin akan dapat beri sedikit limpahan kepada kita pada masa akan datang, insyaAllah. Jadi surau Al-Iman Taman Akid ni memang kita memayungi ahli qaryah yang mendaftar setakat ini dalam 280 orang, melibatkan 90% adalah yang bekerja dengan bekerja kawasan sekitar. Ada juga yang bekerja di jabatan kerajaan seperti kementerian-kementerian, JAKIM dan sebagainya. Jadi kami dari berbagai latar belakang pelbagai belakang pekerjaan dan karier. Jadi ada macam-macam kat sini, ada hakimnya, ada ustaznya, ada engineer, lawyer. Jadi alhamdulillah kita didirikan untuk bersama-sama mengumpulkan tenaga dan ilmu dengan jurusan idea dan juga buah fikiran daripada insan-insan profesional dari pelbagai latar belakang di sini. Jadi saya rasa sebelum kita terus kita okey ke? Jadi untuk tak menyangka masa lah, jadi saya dipanggil Ustaz pun lepas ni akan terus Ustaz minta maaf tak dapat nak bersama-sama dengan kita untuk sesi jamuan selepas ni, sebab dia ada nak pergi ke Johor lepas ni. Jadi lepas habis ceramah dia akan terus berangkat ke Johor. Jadi saya maklumkan pada beliau kata tak apalah, yang penting kami dapat kongsi ilmu dengan Ustaz lebih mengatakan aula yang lebih afdal, itu kami cukup syukur. Jadi untuk tak meninggalkan masa lagi, saya bagi pihak kuasa surau Al-Iman Taman Akid mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Zurhamdi Al-Ghazali berceramah di hutan kita pada malam ini untuk berkongsi sedikit dengan kita tentang tajuk Rasulullah SAW ayat kataku untuk syafaatmu. Pada tafadhal masyhur Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz Muhammad Ilyas, Ismail Ustaz Ilyas. Ini apa ni Ustaz Muhammad Najib. Baiklah. Ustaz Tarifi yang Ustaz Iwadi ni kan. Ada ini Ustaz Jawad Ustaz Yusri. Ustaz Air Hazri, Ustaz Syarah Bajuri. Yang dah sampai lagi Ustaz Lukman Laki yang pilot, Ustaz Radhi Ibrahim, Mufti Karim Samad Mufti, Ustaz Razil Jad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ثم هدانا إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz yang memimpin solat sebentar tadi dan membuka majlis ilmu kita pada malam ini. Tim ahli jawatan kuasa Surau Al-Iman Taman Akid kita ni. Seterusnya saya kira para Al-Fadhil, imam-imam, Bilal, pengurus dia surau ini, para ustaz, para rakan dan sahabat, hadirin hadirat yang sama-sama Allah tulis di dalam tinta takdirnya untuk pada malam yang penuh dengan berkat, pada malam Jumaat yang Allah membuka lebih luas pintu rahmat buat hamba-Nya. Allah rezekikan kita pada malam ni untuk kita dapat datang menjadi tetamunya di tempat yang terbaik. Rasulullah pernah ditanya tentang apakah tempat terbaik di atas muka bumi. Ma ya Rasulullah. Faqala an-nabi la adri hatta as'ala Jibril. Fasa'ala Jibril faqala ya Muhammad la adri hatta as'ala Rabbal Izzah. Dhahab wa raja'. Thumma qala ya Muhammad inna khairal biqa'i fil ardi al masajid wa khairu ahliha awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khurujan. Pernah orang tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah tempat yang terbaik di atas muka bumi? Ya. Maka Nabi, untuk soalan itu Nabi kata, aku tak tahu. Hatta, sehinggalah aku akan bertanya kepada Jibril. Nak tahu mana tempat terbaik. Sebab dunia ini kita tahu, dan nak sebut tempat terbaik, maka Nabi kata la adri. Ditanya pada Jibril, wahai Jibril, apakah tempat terbaik? Maka Jibril bertanya, aku tidak tahu. Sehingga aku bertanya pada Allah Rabbul Izzah. Ya. Maka pulanglah Jibril kemudiannya membawa jawapan. Maka kata Nabi menjawab soalan sahabat, tempat terbaik di atas muka bumi adalah masjid. Saya nak baca lagi tapi dah rasa macam malu pula nak sambung balik dia punya penerangan tu. Sebab tempat terbaik adalah masjid. Masjid ni masjid-masjid. Tak kiralah namanya dalam bahasa Melayu kita surau, madrasah, balansa, macam-macam nama kan.
Dia berbeza dengan musalla. Musalla ni di RNR tu musalla, ya, itu nak tak nama masjid. Tapi sebegini walaupun kita namakan surau, tetapi di sisi Allah ini adalah masajid, ya. Baik, kenapa saya rasa tak gamak nak lanjutkan lagi terjemahan? Sebab tempat terbaik adalah masjid. Orang terbaik di tempat terbaik, ya. Siapakah orang terbaik di tempat terbaik? Ialah orang yang paling awal datang dan paling akhir balik. Itu yang malu tu. Sebab pengurusi dah sebut siap-siap dah. Saya lepas kuliah ni terus nak jalan, ya. Dah datang tadi masbuk. Maknanya orang terbaik ialah orang yang awal datang tadi. Tahu siapa yang paling awal? Atau nanti siapa yang paling akhir? Tuan-tuan tunggu, ya. Siapa yang last, siapa yang last, siapa yang last, ya. Sebab rupanya rumah Allah ni ada orang boleh datang, tapi tak boleh untuk duduk lama. Dia datang boleh, tapi tak ada kekuatan, tak ada keenakan, tak ada kelazatan untuk duduk lama dalam rumah Allah. Rupanya duduk lama itu satu nikmat. Datang satu nikmat, duduk lama itu satu nikmat. Tuan-tuan okey ke duduk lama ni? Muslimah okey ke duduk lama ni? Menunjukkan iman tu ada dalam hati, insya-Allah, ya. Cuba bayangkan pada hari Jumaat, ya, imam bagi salam. Hari Jumaat imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam tak sempat ambil nafas, bunyi motor. Cuba bayang siapa yang boleh selaju itu daripada saf ke motor dengan satu tarikan nafas. Hanya manusia daripada planet Krypton saja boleh buat. Taraf-taraf Superman beriman saja, tuan-tuan, yang boleh salam start motor. Tapi kalau Superman, tak pernah pula kita tengok ada yang naik motor. Tapi isunya apa dia? Ya Allah, nak duduk lama ngimasnya, ya Allah, penatnya Allah, fed up-nya Allah, boring-nya Allah, kan? Tapi kalau duduk kedai mamak tak rasa pula, ya. Duduk kedai mamak, bincang, tengok jam lah pukul 2 lah, tak sedar. Tapi duduk di masjid. Sebab itu, tuan-tuan, rupanya rumah Allah ni begitu. Jadi alhamdulillah, saya sebut ni hanya sebagai sebutan pada hati saya dan semua yang saya kasihi, kerana kita telah tak sedar mendapat nikmat yang sangat besar di sisi Allah. Allah jemput jadi tetamunya, Allah redakan hati kita sampai kita rasa tenang untuk berada dalam rumah Allah. Dan Nabi sebut, apatah lagi bila kita bina sebuah majlis ilmu, Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Kita tahu hadis itu biasa dibacakan. Maknanya kita berada dalam majlis mengingati Allah pada malam ni, yang akan bawa kita ke syurga, insya-Allah. Amma ba'd. Semua yang saya hormati, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak surau kerana menjemput saya, seorang al-faqir ila Allah, seorang hamba yang sangat fakir di sisi Allah, untuk berada di hadapan tuan-tuan yang saya muliakan. Kesempatan ini saya harap dapatlah saya gunakan untuk kita sama berukhuwah dan berkasih sayang, melaksanakan salah satu tuntutan yang ada dalam agama kita. Terima kasih saya ucapkan, dan saya berdoa ke hadirat Allah agar kesempatan bersama dalam masa yang sebentar ini dapat memberi banyak manfaat kepada saya terutamanya, dan kepada semua rakan-rakan yang hadir pada malam ini yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Baik, tajuk kita pada malam ni sebenarnya sangat berat untuk saya lah, tentang tajuk Rasulullah. Saya tak tahu nak cerita. Antara tajuk yang saya kira antara paling sukar bagi saya untuk tuturkan adalah bila nak bercerita tentang Rasulullah. Kenapa dia jadi sukar? Sebab saya seorang manusia yang berdosa, nak bercerita tentang manusia yang sangat tinggi kedudukannya. Cuba bayang, kita semua tahu peristiwa Isra wal Mi'raj, kan? Peristiwa Isra wal Mi'raj,
setelah menerobosi langit demi langit, langit demi langit, sampailah ke atas Sidratul Muntaha. Bagaimana cerita dalam hadis sahih menceritakan keadaan Rasulullah yang melepasi dan Jibril tidak melepasi. Dan Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ya, kenapa berpisah? Dan Jibril bagi tahu, selangkah aku lebih melepasi batas ini, akan terbakarlah aku dengan keagungan cahaya daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menerobosi. Maknanya Rasulullah yang kita nak bincang pada malam ni adalah manusia, bukan sekadar manusia yang terbaik di kalangan manusia, tetapi adalah makhluk yang terbaik daripada seluruh makhluk. Macam mana nak bincang tu? Macam mana saya nak bawa tajuk ini dalam keadaan sebegitu Rasulullah? Kerana itu ya Allah, saya mohon doa ke hadrat, kita semua memohon doa ke hadrat Allah agar pada malam ni berilah kami ilmu ya Allah. Di atas lemah dan taif kami, maka limpahkanlah juga pada umat Rasulmu ini ya Allah akan ilmu yang bermanfaat, apatah lagi tentang tanggungjawab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja skop perbincangan kita pada malam ini insya-Allah. Semudahnya, sebab insya-Allah kuliah ni biasanya kan namanya kuliah maghrib kan. Kenapa dinamakan kuliah maghrib? Sebab bila masuk isyak habislah. Itu nama kuliah maghrib. Takkan ustaz tak faham lagi kan. Kalau kuliah isyak sahur baru habis. Iaitu pihak masjid surau kita fikir masjid maghrib itu sesuai lah. Kalau kuliah namanya kuliah isyak, tuan-tuan kena prepare lebih kurang 3 pagi baru habis. Jadi saya ni tuan-tuan isyak je habis dah. Dan kalau saya nak bercakap lebih lagi, saya kena minta renew saya punya izin daripada tuan-tuan. Itu pun kalau tuan-tuan izin. Kalau tuan-tuan tak izin, maka hak kuliah maghrib saya dah habis dah. Jadi insya-Allah nanti azan kan, kita akan beri laluan azan. Kita beri laluan azan. Masa tu saya kena renew pula satu lagi. Kalau tuan-tuan seorang je tak setuju, nampaknya masya-Allah ceramah kita berakhir bila laungan azan dilaungkan. Itu je. Maknanya masa kita sangat sebentar. Kemudian oleh kerana sebentar masa itulah saya fikir nak ambil kesempatan. Kita jadi orang yang opportunis. Bila kita ramai, kita ada sedikit kelebihan. Apa kelebihannya? Kelebihan jamaah. Jadi saya nak ambil kesempatan berdoa beramai-ramai. Sebab kalau seorang ada kelebihannya, tetapi ramai berbeza kelebihannya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sambil kita program ni, mungkin kita baca sama-sama satu ayat, atau baca satu selawat, atau kita baca sama doa dalam tempoh sejam lebih kurang perbincangan kita ni. Bolehkah begitu tuan-tuan? Boleh begitu? Allah boleh. Baik semua tuan-tuan. Tempat lain tak boleh tuan-tuan. Itu menunjukkan betapa baiknya orang di sini kan. Allah. Ya. Baik. Kemudian tuan-tuan, saya mencadangkan juga di samping zikir, doa, kalau ada amalan dan amalan tersebut memang disuruh oleh Nabi, saya nak cadangkan kepada jamaah untuk kita dapat sama-sama melaksanakannya. Boleh ke begitu? Allah, mudah sungguh berbincang orang baik kan. Tak ada syarat langsung. Kadang-kadang orang tak baik ni, kadang-kadang dia bagi boleh, tapi syaratnya banyak. Ni tak ada syarat tuan-tuan ya. Tuan-tuan, saya lihat tuan-tuan masuk dalam paparan kornea saya ni, penuh rasa hormat saya pada tuan-tuan. Di samping saya tuan-tuan, agaknya siapa lagi makhluk Allah yang hormat pada tuan-tuan hadirin hadirat yang hadir ni? Siapa lagi agaknya? Siapa lagi agaknya yang hormat pada tuan-tuan? Tuan-tuan, malam ni kita bincang je, bukan ceramah beria sangat tuan-tuan. Penatlah ceramah kan. Siapa agaknya makhluk yang juga hormat pada tuan-tuan? Yang hormat pada tuan-tuan yang hadir ke majlis ilmu, siapa agaknya? Ya? Siapa? Dan tuan-tuan tolong jangan jawab dalam hati tuan-tuan ya. Sebab memanglah orang makam tinggi dia tak keluar perkataan tuan-tuan ya.
Memang Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan dia duduk ya 10 minit tuan-tuan, tiba-tiba 10,000 yang berada di satu padang menangis teresak-esak walaupun tanpa sepatah kenapa bercakap melalui gelombang dalaman rohaninya. Tuan-tuan jangan rasa saya macam tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah hantar, aku dah bagi 5 dah jawapan, tapi seorang ni tak tangkap-tangkap. Memang tuan-tuan, saya belum sampai ke makam tu tuan-tuan. Kena cakap baru saya dengar. Siapa tuan-tuan yang mungkin yang pandang hormat pada tuan-tuan? Golongan Masya Allah, malaikat. Betul, dalam hadis kata ada Allah cipta malaikat yang akan datang kepada kita. Ya, malaikat. Lagi tuan-tuan, selain daripada malaikat, kita tengok ni sebagai mukadimah tuan-tuan. Bagi kita rasa sesuatu. Siapa lagi? Di samping malaikat. Sekejap, saya nak tengok siapa last bagi ceramah sini ya. Ustaz Mufti, Masya Allah, bab menjaga tutur kata. Patutlah tuan-tuan tak banyak bercakap nampak dia, Masya Allah. Sebab kuliah terakhir adalah menjaga lisan. Sekiranya berkata-kata itu daripada perak, nescaya dia itu daripada emas. Patut tuan-tuan yang memang Masya Allah berkesan penceramah sebelum dan baik, satu lagi tuan-tuan yang memang hormat pada tuan-tuan, makhluk lain daripada malaikat. Ya, jin. Saya dah mula risau tuan-tuan ya. Masya Allah, jin, ya, jin-jin Islam. Masya Allah. Lagi tuan-tuan, siapa lagi? Para binatang. Ini hanya memahami bahasa binatang saja boleh jawab tuan-tuan. Baik, ada satu lagi makhluk yang mungkin tuan-tuan tak sebut kepada saya, tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan. Ada satu makhluk yang sangat hormat pada tuan-tuan yang datang ke majlis ini. Siapa nama makhluk itu? Nama makhluk itu adalah syaitan. Syaitan. Tengok orang baik mesti terkejut kan? Sebab orang baik tak terfikir tentang syaitan kan? Dia ingat jin, binatang, malaikat kan? Itu ciri-ciri orang baik kan? Tuan-tuan, kerana syaitan hormat pada tuan-tuan yang datang ke majlis ini pada malam ini, yang sanggup mengorbankan, tuan-tuan pernah datang juga ya, rasa lesu, penat, letih, bekerja seharian datang, maka syaitan hormat kepada tuan-tuan. Dan apabila katalah malam ni saya ada sebut satu perkataan yang mungkin baik untuk kita amal, dan kita pun rasa nak amal, tuan-tuan. Apabila kita rasa nak amal satu benda baik, maka syaitan akan datang serta-merta. Apa yang dibisik agaknya? Apa dibisik dalam hati kita? Kita rasa nak buat. Apa syaitan bisik dalam hati kita? Ya? Macam mana? Alhamdulillah tuan-tuan, saya rasa sejuk hati mendengar jawapan tuan-tuan. Sebab tak berapa tepat. Sebab penting tak tepat tuan-tuan. Kalau tepat bahaya. Memang menunjukkan dia baik dengan syaitan tuan-tuan. Saya baru WhatsApp syaitan, dia jawab, tuan-tuan, syaitan saking hormatnya pada tuan-tuan, bila tuan-tuan rasa nak buat satu benda dalam majlis kita, ilmu kita malam ni, kita rasa nak buat tuan-tuan, syaitan takkan pernah sebut pada kita jangan buat. Untuk orang yang dia tak hormat, dia akan bisik jangan buat. Tapi syaitan akan bisik pada kita, buat nanti. Dia akan bisik, buat nanti. Terasa nak buat bagus. Bila? Nanti. Alhasil, buat ke tak buat? Sama je macam dia kata jangan buat. Maka kadang tu tuan-tuan, kalau malam ni tiba-tiba ada satu benda baik yang kita nak buat bila tuan-tuan? Nanti ke sekarang? Menangislah syaitan mendengar jawapan tuan-tuan ya. Baik, Alhamdulillah, tu je perbincangan kita. Maka Alhamdulillah kita bincang pada malam ni. Marilah kita cuba mengenal susuk yang sangat hebat, yang namanya Rasulullah SAW. Saya suka kalau sebagai permulaan ya, kalau kita buka dalam kitab Ibn Hisham, kita akan dapat dibawa dalam tarikh ataupun sirah Rasulullah. Pertama sekali dia akan sebut tentang nama Nabi.
So sebagai mengikuti tertib itu, apa kata kita jadikan dia sebagai tertib perbincangan kita pada malam ni? Sebab akhir nanti adalah soal tanggungjawab yang kita nak tanya ke dalam sanubari kita. Nama Nabi adalah Muhammad bin. Tuan-tuan janganlah jawab sambil marah. Ustaz, kalau nak test sirah Nabi jangan terlalu basic Ustaz. Kan cara jawab tadi macam marah kan? Ustaz nak tanya kami, test sirah kami perang Khaybar, berapa hari Rasulullah membawa para sahabat mengepung orang Yahudi, baru challenge sikit kan. Sebab itu tuan-tuan jawab tadi Muhammad bin Abdullah. Cara marah tu ada tuan-tuan. Jangan marah. Ya, hanya untuk exercise perbincangan saja. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nabar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, saya ni ada sedikit kelebihan. Bukan nak cerita dah, tapi nak bagi tahu. Saya ada sedikit kelebihan, saya boleh baca gerak mulut orang. Jadi yang saya baca tadi tuan-tuan ialah tuan-tuan punya lu'ai, ya, muslimah di belakang. Maka sebab itu saya dapat tangkap tuan-tuan. Maknanya apa yang saya sebut daripada awal tadi ialah apa yang tuan-tuan bagi tahu pada saya. Saya boleh baca daripada jauh. Saya baca Fihr. Alhamdulillah ya. Jadi tuan-tuan jangan berhenti untuk support saya. Jangan tuan-tuan diam. Once diam, blur saya tuan-tuan, langsung tak boleh baca lagi dah tuan-tuan. Ya. Sebab itu baik, kita habiskan perbincangannya. Dan tuan-tuan jangan berhenti untuk support saya. Boleh ke tuan-tuan? Alhamdulillah, itulah sahabat sejati tuan-tuan. Nak cari bukan senang. Kena datang ke Taman Akid baru jumpa Baik, bin Adnan bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Nahur bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabi bin Ismail bin nampak membantu saya. Betul. Saya tadi dah memang nak blur dah tuan-tuan. Sebab ketika saya menghafal riwayat Ziyad bin Abdullah Al-Bakai daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi, Ibnu Hisham daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakai daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi, yang paling payah nak ingat adalah Ismail bin Ibrahim. Paling payah, saya tak tahu kenapa. Kadang-kadang dah hafal perkena waktu canai banjir hilang. Tapi tengok sahabat-sahabat di surau iman, ya, tanpa ada cabaran pun saya dah blur Ismail bin Ibrahim. Nampak? Bantuan yang perlu Ada sambil mengantuk jawab Ibrahim. Boleh jawab tuan-tuan. Maknanya tak mencabar langsung pada hafalan tuan-tuan. Maknanya kalau yang saya paling susah, Ismail bin Ibrahim tu susah. Maknanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nabar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Nahur bin Ya'rub bin Yasjub bin Itu senang kan? Sebab yang susahnya adalah Ismail bin. Alhamdulillah Ustaz, kalau macam ni surau kita Ustaz memang mantap. Alhamdulillah, tentang Nabi tak ada masalah lah kalau macam ni, insyaAllah ya. Maknanya begitu mantap dan kukuh. Boleh kita habiskan perbincangan kita ni? Boleh ya. Baik, Ibrahim bin, tak kata nak habiskan ke saya juga kena habiskan? Kau dah buat dah
seorang beli kan. Okey, kasih habislah tuan-tuan, nak bagi cepat ceramah kita. Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarukh bin Rahu bin Falih bin Aibar bin Saleh bin Irfahshan bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Ahnuh bin Yad bin Mahlayil bin Qinan bin Yanis bin Sif bin Adam. Adam bin jangan main ke. Adam tak ada bin sebab dia adalah bapa segala manusia. Saya lalu tadi nampak ada satu gerai oblong burger, Adam oblong burger. Itu tak ada kena-mengena tuan-tuan, sebab Adam adalah bapa segala manusia. Alhamdulillah. Tuan-tuan, pada malam ni kita dengar tentang Nabi, dan kita cuba nak tanya tentang tanggungjawab. Saya fikir ni nak bagi mudah saja perbincangan kita, semua yang saya kasih, semua yang saya hormati ya. Kalaulah payah sangat tentang Nabi, mungkin nanti banyak sangat perkara tentang Nabi ni. Saya nak bagi satu kenyataan je tuan-tuan untuk kita ingat. Please ingat hal ni. Daripada seluruh tentang sirah Nabi, kita buat satu conclusion. Daripada conclusion tu saya nak sebut satu quote, satu perkataan saja. Dan please tuan-tuan ingat perkataan ini. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan tangkap hal ni je. Kalau tadi Muhammad itu payah, rasa macam berserabut, it's okay. Tetapi hal ni tuan-tuan tolong ingat dan pegang ya. Apa yang tuan-tuan tolong ingat, pegang tuan-tuan. Ingat, Rasulullah ni tuan-tuan tak suruh kita buat baik. Sekejap, saya salah cakap ke? Sekali lagi tuan-tuan, saya takut saya tersilap. Ingat tuan-tuan, kita ni sebagai umat Nabi, Rasulullah tak suruh kita buat baik. Tuan-tuan setuju ke tak dengan saya ni? Allahu Akbar. Mana sahabat sejatiku tadi? Okey tuan-tuan, saya ubah sekali. Mungkin saya kena betulkan nota saya ni. Okey, duduk. Okey, baik. Okey, ingat ya, Rasulullah tidak mentarbiyah, tak tarbiyah, tak suruh atau tak tarbiyah sahabat supaya buat baik. Boleh tuan-tuan? Muslimah dulu nak tanya ya. Setuju ke dengan saya? Wanita solehah, setuju. Sahabat saya, setuju ke tak? Rasulullah tak suruh kita buat baik. Setuju ke tak tuan-tuan? Setuju. Setuju. Setuju ke tak? Bincang je mana tuan-tuan? Benda boleh bincang, apa stres? Setuju ke tak? Setuju juga. Masya Allah, memang orang baik ni mudah berbincang dia boleh ya. Baik. Tuan-tuan, ingat didikan Nabi ni buat baik. Tolong ingat hak tu je tuan-tuan. Kalau kita boleh pegang hak tu tuan-tuan, selesai masalah hidup kita tuan-tuan. Ya. Dan kalau tuan-tuan tak setuju, bagi tahu, jangan diam. Lagi tuan-tuan boleh dalam Twitter ke dalam Facebook ke dalam ni apa. Tuan-tuan cakap. Kalau tuan-tuan setuju tak apa, tak setuju pun tak apa. Kalau tak setuju, saya akan berhentikan ceramah saya. Tuan-tuan setuju ke tak? Masya Allah, bestnya ceramah kat sini. Baik, ingat tuan-tuan ya, benda ni penting untuk kita fahami. Rasulullah kita buat, kena ingat betul-betul. Rasulullah tak suruh kita buat baik. Rasulullah tak didik kita supaya buat baik, tak tarbiyah kita supaya buat baik. Rasulullah suruh kita buat terbaik. Rasulullah didik kita buat terbaik. Rasulullah ajar sahabat buat terbaik. Tuan-tuan nampak tak ada masalah kita sekarang? Ketika kita memilih untuk hanya buat baik, Nabi mendidik buat terbaik.
Dan rupanya jarak di antara baik dan terbaik tersangat jauh. Jarak antara baik dan terbaik tersangat jauh. Okey, macam ni lah. Yang kita nak make it simple. Majlis ilmu kita malam ni, tuan-tuan tolong bagi rating. Tak baik, baik, terbaik. Tuan-tuan ratingkan dia. Dan jangan pakai apps tuan-tuan. Tak sampai ke saya tuan-tuan. Cakap simple je. Majlis kita ni kalau tuan-tuan kata memang tak baik, bagi tahu tak baik. Kalau baik, bagi tahu baik. Kalau terbaik, bagi tahu terbaik. Kita nak berbincang kat mana tuan-tuan malam ni? Tuan-tuan nak bagi rating mana? Ya? Terbaik. Muslimah? Masya Allah, ijma' nampaknya. Ya? Ijma' nampaknya menyebut bahawa kita berada dalam majlis terbaik. Masya Allah. Tuan-tuan puas hati ya? Masakan tidak tuan-tuan, siapa nak challenge majlis ini dari segi pahala, kalau dari sudut dia nak semayang sunat tuan-tuan, dia kena duduk kat luar sana, dia kena semayang 1000 rakaat baru boleh challenge kita yang duduk dalam majlis ni tuan-tuan. Nak bagi tahu majlis ni terbaik. Ada kata seorang apa, ada kuliah dia pun semayang sunat. It's okay. 2 rakaat belum lawan, 4 rakaat, 10 rakaat, 100 rakaat belum boleh sama dengan pahala tuan-tuan dan kita, saya dan tuan-tuan ni duduk ni. Pahala lebih daripada seperti seorang buat sembahyang sunat 1000 rakaat. Tuan-tuan, kita duduk saja-saja ni, pahala yang ditulis sangat besar di sisi Allah. Sebab tu tuan-tuan memilih majlis yang terbaik. Betul kan tuan-tuan? Setuju semua ya? Lega saya. Saya takut dia kata tak baik. Mana tahu kan? Majlis tak baik, tuan-tuan rating tak baik, tapi tuan-tuan bagi terbaik. Selesai. Ini soalan penting. Ini soalan penting lepas ni tuan-tuan. Ya? Sebab saya nak cerita tentang Nabi, kita tentang Rasulullah, kita cuba nak menjiwai tarbiyah Rasulullah. Baik, soalan saya sekarang ni tuan-tuan. Tuan-tuan dengar betul-betul ya? Soalan saya adalah, di majlis terbaik, di majlis terbaik yang kita katakan ini majlis terbaik, adakah saya duduk dengan cara terbaik? Sekali lagi, adakah saya duduk di majlis terbaik ini dengan cara terbaik? Tak baik, baik, terbaik. Sebab majlis terbaik, adakah saya telah duduk cara terbaik? Saya sedang tanya tu. Tak macam soalan kan? Ayah kalau bercakap kan, kalau membaca senang, dia ada question mark kan. Soalannya adakah saya duduk di majlis terbaik dengan cara terbaik? Yakin je kamu? Kalau terbaik macam mana? Cuba bagi saya cadangan. Cuba bagi saya cadangan tuan-tuan. Yang dikatakan majlis, duduk di majlis terbaik, cara terbaik, tolong bagi saya cadangan. Macam mana antaranya? Antara macam kebangsaan ke soalan saya? Biasa je kan? Tak kebat langsung. Baik, macam mana cara duduk terbaik di majlis terbaik? Ya, khusyuk. Alhamdulillah saya berhati semua khusyuk. Lagi? Ya? Lagi? Saya tak berapa dengar. Duduk rapat-rapat ke belakang kan? Sebab kadang-kadang dah 1400 tahun Nabi ajar ni tuan-tuan, kadang-kadang terbalik. Macam mana caranya duduk rapat-rapat di hadapan? Tuan-tuan, ke saya tak berapa nampak ke, ataupun memang ada masalah penglihatan saya depan ni ada orang ke tak ada sebenarnya? Baik, boleh tak malam ni? Malam ni tuan-tuan, kita cuba. Sebab Nabi tak ajar kita buat baik, Nabi ajar buat terbaik. Jom kita malam ni buat terbaik tuan-tuan. Maka saya nak jemput tuan-tuan
Mari kita datang duduk ke hadapan yang mulia. Saya akan tinggalkan meja dan kursi empuk sini tuan-tuan untuk bersama-sama menjadikan yang terbaik insya-Allah. Muslimin, saya nak minta izin nanti ke sini, belah sini, sebab saya nak minta juga muslimah datang ke depan sikit belah sini, walaupun datang sekapan muslimin, tapi muslimah kita datang ke sini. Muslimah saya minta datang ke depan. Okey, tuan-tuan, memang sayang pada dinding, memang sayang tuan-tuan, dah lama ya berkenalan dengan itu memang. Baik, kita cuba insya-Allah tuan-tuan malam ini. Kita cuba insya-Allah. Duduk rapat-rapat ke hadapan. Rapat tu maknanya kena cuba tuan-tuan. Ingat Nabi tak suruh aku buat baik, Nabi suruh aku buat terbaik. Ingat tuan-tuan, syaitan senang bisik apa? Bagus, Nabi ajar. Tapi buat bila? Nantilah. Alhamdulillah tuan-tuan. Sampai sentuh tuan-tuan. Rapat ni makna sentuh. Selagi tak sentuh tuan-tuan, selagi tu saya akan minta kita buat terbaik. Sampai sentuh orang tuan-tuan. Cuba tuan-tuan, cuba. Boleh tak kita jadi umat Nabi yang cuba buat terbaik? Pada malam ni kita test satu je. Test kita cara duduk rapat dalam sebuah jamaah insya-Allah. Alhamdulillah. Ceramah baik. Masya-Allah. Tuan-tuan, saya nak puji tuan-tuan, tuan-tuan jangan riak ya. Saya panggil tuan-tuan ke depan. Saya tengok jam. Tak sampai 1 minit, semua jamaah telah bergerak. Tuan-tuan, bukan senang benda ni sebenarnya. Ada orang yang dia langsung tak berdiri pun. Tetapi tuan-tuan di surah Al-Iman ni, kita kena berhenti azan, nanti kita sambung balik. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Jangan mundur belakang. Kena habis sampai habis sama insya-Allah. Okey, jom kita dengar azan. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar.
سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وارفع درجة رفيعة مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah kita akan solat Isyak sebentar nanti. Tapi sebab masa saya dah habis, saya kena renew izin daripada tuan-tuan. Tuan-tuan izin ke tak? Muslimah? Ke macam malah lagi? Baik, so kita habiskanlah sikit perbincangan kita ya. Semua yang saya kasih sekalian, saya sebut tadi, bukan semua orang yang bila saya sebut main datang ke depan kan, semua nak datang ke depan. Ada orang kadang-kadang dia tak rasa, tapi di sini di masjid, alhamdulillah saya kira semua orang. Sebab yang suruh duduk macam ni siapa? Siapa yang suruh sebenarnya? Rasulullah. Dan tuan-tuan pernah ada kadang-kadang isu ni, ada orang tak Islam, dia hina Nabi, dibuat macam-macam kat FB kan. Tuan-tuan pernah tengok kan zaman sekarang? Tuan-tuan jangan rasa pelik pun. Orang tak Islam, orang tak ikut Nabi, dia hina Nabi, itu normal. Jangan kita buat terkejut. Jangan kita rasa, kenapa? Biasa tuan-tuan. Sebab dia tak ikut Nabi, dia tak kenal Nabi, maka sebab itu dia hina Nabi. Tapi tuan-tuan kena terkejut pada orang yang mengaku jadi umat Nabi, tapi tak terasa pun nak ikut apa yang Nabi suruh. Kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi Nabi Muhammad pesuruh Allah. Maknanya Nabi itu apa yang disuruh oleh Allah, Nabi suruh kita buat. Dan kita yang ucap syahadah bila tak buat tuan-tuan, itulah yang akan patutnya kita pelik. Kita rasa pelik, kenapa tak boleh buat umat ini kan tuan-tuan? Baik, semua yang saya kasih sekalian, betul kata cerdik pandai. Kenapa orang tak boleh buat? Sebab musuh terbaik, ini kita bincang, musuh terbaik adalah titik. Siapa tuan-tuan? Bila kita nak buat terbaik, siapa musuh kita tuan-tuan? Siapa musuh kita? Saya yakin kita semua nak buat terbaik, tetapi siapa musuh terbaik? Ya? Ya? Cuba bayang tuan-tuan, syaitan yang tak ada kena-mengena lalu kat luar, apa hal aku ni tak ada buat apa ni? Dia kata, kes ni aku tak tahu apa-apa, tiba aku juga yang kena, dia kata. Musuh terbaik siapa tuan-tuan? Okey tuan-tuan, saya nak sebut satu kenyataan yang disebut oleh orang cerdik pandai. Dia kata apa dia? The enemy of the best. Musuh bila kita nak buat terbaik, kita bukan buat baik tuan-tuan. Musuh bila kita nak buat terbaik adalah baik. Musuh bagi terbaik adalah baik. Ramai orang tak boleh buat terbaik sebab dia rasa dia dah buat baik. Sebab tu kadang-kadang bila kita ajak, dia marah. Banyak juga ada aku nak ajak terbaik, aku dah baik apa? Tapi tak datang surau tu. Ni keluar ke dalam? Allah. Bukannya kata lang tak datang tak baik. Tapi nanti kita akan kata, kami ni dah baik. Tetapi Nabi tak ajar buat. Nabi ajar buat terbaik. Simple tuan-tuan. Saya nak pinjam handphone. Saya nak call ke England. Kata sahabat, dah hilang persahabatan hanya kerana handphone. Siapa ada handphone? Lala, tiba-tiba tak bawa tuan-tuan, Masya Allah ya. Baik, siapa ada handphone? Dia saya nak tengok je siapa ada handphone. Tapi pinjam je pun, bukan nak ambil. Alhamdulillah, sahabat sejati. Tengok ni lah sahabat. Ni contoh tengok, baru jumpa berapa minit dah bagi hadiah handphone satu, Masya Allah. Tak bagi password pula tuan-tuan. Handphone apa ni? Handphone apa?
Ketuan. Saya ni tuan-tuan, saya maksud minta handphone tu handphone Nokia. Handphone Nokia. Siapa ada handphone Nokia? Baik, senang. 10 tahun dulu tuan-tuan, 10 tahun dulu, apa handphone yang hampir semua orang pegang? Bukan kita di sini saja, tetapi di seluruh dunia dia orang genggam handphone namanya Tetapi di mana Nokia hari ini? Tuan-tuan boleh tengok ya. Tuan-tuan tekan YouTube. Bukan sekarang. Sekarang ni mula-mula memang ikhlas. Lepas tu dia mari Shopee, Lazada, 12 tuan-tuan. Dia sempat shopping sambil-sambil dengan kuliah tu yang tak tahan tuan-tuan. Balik rumah nanti tuan-tuan tolong tengok. Pada hari Nokia dibubarkan, CEO duduk di hadapan satu press conference sambil menangis, menitiskan air mata. Board of director duduk kat belakang sambil menangis. Apa kata dia punya CEO? Dia kata apa tuan-tuan? Sambil menangis ni, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Kami tak buat salah apa. Kami bukan kacau orang, kami bukan ketuk kepala orang, kami bukan sakitkan orang, but somehow we lost. Tetapi apa jadi pada kami? Lost. Nabi sayang kita tuan-tuan. Maghrib tadi imam baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Apa sifat pertama Nabi? Sangat berat baginya penderitaan yang kamu tanggung. Sebab tuan-tuan, kalau umat memilih untuk jadi baik, jadi macam Nokia. Baik ni makna tak kacau orang, tak ambil harta orang. Apa jadi pada dia? Loss. Maksudnya kita tak boleh menjadi umat yang baik, menjadi umat yang dapat memayungi orang lain, yang tak memayungi orang lain. Tuan-tuan, baru di Netflix dia keluar satu kisah, satu cerita tuan-tuan, bagaimana lepas peperangan dunia kedua, pembantaian yang sangat dahsyat dibuat oleh orang British kepada orang Jerman ketika orang Jerman kalah perang. Dan conclusion dia tuan-tuan, conclusionnya apa? Rupanya tidak ada ajaran yang boleh membendung manusia bila dia menang daripada dia menginai orang. Bila dia menang tuan-tuan, bila dia tak menang tak apa. Tetapi waktu dia menang tuan-tuan, dia ada kuasa, maka pada ketika itu tidak ada ajaran yang boleh membendung manusia daripada bersikap rakus dan zalim. Saya nak minta tuan-tuan tolong cari juga Twitter Dr. Craig. Dan dia beritahu apa dia? Dunia ni, yang kalau kita tengok Convention Geneva, peraturan bagaimana adab bagi orang yang berperang dan orang menang perang, dia kata apa tuan-tuan? Sebenarnya itu semua hanya adalah copy paste daripada apa yang pernah diajar oleh seorang manusia saja dalam bumi ini yang bernama Muhammad bin Abdullah. 1400 tahun dahulu, Convention Geneva tuan-tuan yang baru berlaku, 1400 tahun dulu Nabi Muhammad dah ajar kalau berperang tidak boleh menyakiti orang di luar peperangan. Ya, saya tengok cerita Robin Hood, bukan yang baru ni, bukan yang premier sekarang ni. Tengok tuan-tuan, janganlah macam tu. Astagfirullahaladzim. Memang saya tahu tuan-tuan tengok TV Hijrah, bila saya sebut Robin Hood, Astagfirullahaladzim. Nak contoh je tuan-tuan, saya kebetulan nak tengok TV Hijrah. TV Hijrah ni dia punya apa tu? Dia punya remote ni kita tekan apa ya? 1, 4. Saya tertekan 411. Saya tak tahu apa masalah sebenarnya remote control. Saya nak tekan 114 sebab dulu adalah rancangan tak apalah kan.
Tetapi tertekan 411. Dan masalahnya 2 jam baru dia elok balik, tuan-tuan. 2 jam lepas tu baru elok balik. Kebetulan saya tertekan 411 tu keluar cerita Robin Hood. Ya, Robin Hood. Hak pakai hood tu Robin. Tapi bukan yang baru ni, bukan yang tengah duk keluar sekarang ni. Saya tengok, tapi lebih kurang sama, tuan-tuan. Dia punya cerita dia lebih kurang sama, tapi yang tu lebih daring. Cerita dia, tuan-tuan, boleh ke ni? Saya rasa bersalah sangat tiba-tiba. Tuan-tuan janganlah buat macam relax-relax je lah. Bilal yang paling kuat. Astagfirullahaladzim. Sampai dengar kat telinga saya, tuan-tuan, perlahan sikit Bilal. Tuan-tuan, cuba bayang Robin Hood ni. Dia ni memang seorang crusader. Crusader ni kita tahu tentera salib. Dia berperang dengan tentera Islam. Rajanya bernama Malik. Nak hilangkan rasa bersalah saya ni. Rajanya bernama Malik Injiltra Richard Qalbul Asad. Dia nampak Arab sikit, tak adalah nampak macam lara sangat kan. Kalau sebut dia adalah Richard the Lion Heart, kita rasa macam tengok adik ni pun macam, oh ni apa ni, surau ni kan. Malik Injiltra Richard Qalbul Asad, itu dia punya raja dia, daripada England. Bila habis satu peperangan, King Richard dia berjalan, ni dalam cerita tu, dia tanya pada Robin Hood. Robin Hood dia tanya, apa pandangan kamu tentang aku? Robin Hood adalah, kerana drama masalah ni dia ada klise kan, dia ada dialog klise kan. Dia tanya, aku nak cakap betul ke nak cakap, aku nak cakap betul ke nak cakap bohong? Kan biasa skrip macam tu kan. Kau payah betul lah orang tak pernah tengok cerita Duha, nama ustaz tu berdoa ya, ya tawabtu alaina, ya tawabtu alaina warhamna wanzur ilaina. Macam mana buat ya? Tuan-tuan pasal kadang-kadang dia orang tu bertembak tu, hero dengan kawan dia bertembak, pam. Sambil bertembak, dia boleh bersembang orang pasal orang rumah dia, pasal dia punya girlfriend dia. How your girlfriend? Dia tak call you girl. Cuba yang tuan-tuan, sambil bertembak dengan musuh, boleh sembang. Tuan-tuan biasa tengok tak macam tu? Itu scene yang klise. Nak tunjuk dia hero gila lah. Maknanya tak takut langsung kena tembak. Baik. Jadi nak ceritanya, King Richard tanya tentang dia. Tuan-tuan dengar ya. Robin Hood jawab apa? Jangan cepat je lah. Kata, wahai tuanku, apabila kita menang, sebab lawan ni dalam peperangan salib menang kalah sebelum datang Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab dalam cerita tu, cerita nanti dia akan jumpa Salahuddin, the Saladin. Ya, tuan-tuan, kata Robin Hood, ketika kita menang, kita masuk ke kampung, kita kumpulkan wanita, anak-anak, orang tua yang tak terlibat dalam peperangan, kita paksa dia orang gali lubang, kita masukkan mereka dalam lubang, kita akan tuang minyak, kita akan bakar dia orang hidup-hidup. Ini tuan-tuan, dalam cerita tu ditunjuk Robin Hood cakap bagaimana kita bunuh, kita bakar hidup-hidup dalam satu lubang. Memang dalam catatan tuan-tuan, mereka pernah bakar di satu lubang jumlah 30,000 orang. Tuan-tuan cuba bayang. Dan ada masanya kita gantung kaki ke atas, kepala ke bawah, terkulai orang tersebut ketika dia masih hidup, gunakan pisau yang paling nipis, kita siat kulit dia, kita koyakkan kulit dia dalam keadaan dia hidup, dan kita penggal kepalanya, mayatnya kita gantung ke kampung sebelah untuk sampaikan mesej. Siapa yang sanggup berlawan dengan King Richard, ni dia akan dapat. Kita nak hantarkan mesej ketakutan. Wahai tuanku, tuanku tahu dah apa yang berlaku bila kita kalah dan kami ditawan. Bila kita kalah dan kami ditawan, mereka akan letakkan kami dalam jeriji. Tapi wahai tuanku, tidak pernah kami ditanggalkan baju sehingga kami rasa hilang maruah kami.
Apabila orang Arab, bila Salahuddin menawan kami, ni tuan-tuan, ni saya nak ulang tuan-tuan, cerita dalam HBO. Ketika kita ditawan, dia tak tanggalkan baju sampai kami hilang maruah. Dan mereka akan beri makan, memastikan kami kenyang dan takkan benar. Dan kami pernah nampak tentera sanggup mengorbankan roti dan airnya untuk kami, dan mereka sanggup tidak makan. Robin Hood cakap pada King Richard, tuan-tuan. Dalam cerita tu, King Richard marah, maka dipanggil tentera dia, pasung, masukkan dalam kapal, letak dalam penjara untuk bawa dan hantar balik ke England. Lepas tu tak ada cerita lah tuan-tuan. Lepas tu dia merompak, mencuri, dia bla 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 bla. Tu takkan nak cerita sampai habis. Tajuk malam ni cerita tentang Robin Hood dah pula. Maknanya nak ceritanya tuan-tuan, nak cerita pada kita Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad yang kita semua duk ikut hari ini. Tuan-tuan tengok Dr. Craig dalam Twitter dia bagi tahu bahawa Convention Geneva itu sebenarnya apa yang telah Nabi Muhammad buat. Tuan-tuan cuba bayang kalau tuan-tuan baca dalam sisi Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan. Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia menawan tentera-tentera salib, tuan-tuan, wanita datang sambil menangis. Wahai Salahuddin, mereka telah yang rogol, mereka telah yang rompak, mereka yang bunuh suami kami, ayah kami, datuk kami, anak kami. Tuan-tuan, Salahuddin ketika dia menang, tuan-tuan, dia lepas peperangan Hittin, orang menangis. Dan pada masa itu, tuan-tuan, Salahuddin tanya apa pada orang yang menangis. Dia kata, wahai puan, adakah apa yang mereka buat itu bagus atau tidak? Tidak bagus, wahai Salahuddin. Adakah mereka buat itu zalim? Zalim, wahai Salahuddin. Adakah mereka buat itu patut atau tidak patut? Tidak patut, wahai Salahuddin. Tuan-tuan dengar apa jawapan Salahuddin Al-Ayyubi. Wahai hamba Allah, sekiranya mereka buat benda zalim, adakah kita umat Nabi kena buat benda zalim? Sekiranya mereka buat benda tak patut, adakah kita sebagai umat Nabi Muhammad kena buat benda tak patut? Maka pada saat itu kita adalah umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan cuba bayang Rasulullah SAW. Baik, tuan-tuan, apa kata kita ambil berkat sikit. Sebab tadi saya katakan tuan-tuan dah dekat ni. Jom kita baca satu. Kita baca ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil Imam tadi. Kita baca sama-sama insyaAllah. Boleh ke? Ayat Laqad Ja'a tadi. Sebab ayat Laqad Ja'akum itu sangat dianjurkan untuk kita menghafaz dan membaca, terutama pada hari Jumaat. Ni dah masuk hari Jumaat. Jom kita baca sama-sama ya. Boleh? Baik. Cuma tuan-tuan, sebelum kita baca, marilah kita memohon pada Allah dengan berkat majlis kita pada malam ini yang didatangi oleh para malaikat bersama-sama. Apa kira ya Allah, setiap yang duduk dalam majlis ini pada malam ini ya Allah, pertama sekali kami mohon padamu ya Allah agar dilepaskan segala bala, bencana, mala, petaka, kemalangan. Dan jadikanlah sahabat kami yang membaca pada malam ini ayat ini ya Allah, sekiranya ditimpakan padanya penyakit, Engkau sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Bagi mereka yang Engkau timpakan sakit ya Allah, Engkau mudahkan jalan penyembuhannya ya Allah. Dan ya Allah, sekiranya sedang terbelenggu dengan beban daripada beban masalah keuangan, kami pinta dengan berkat dan kebesaran ayat yang kami nak baca bersama pada malam ini, tolonglah ya Allah, lepaskan belenggu itu ya Allah. Dan kami minta ya Allah, Engkau berikan pada setiap orang yang ada dalam majlis kami dan membaca ayat ini pada malam ini ya Allah, pertama sekali Engkau berikan rahmat, Engkau berikan berkat, Engkau berikan keampunan, Engkau berikan rezeki yang melimpah ruah, Engkau campakkan kasih sayang dalam kami, kehidupan kami, pasangan kami, rumah tangga kami dan anak-anak kami ya Allah. Dan secara khusus jamaah di Surau Al-Iman ini ya Allah, satukan hati-hati kami. Boleh semua insyaAllah? Saya baca secara muqatta', putus-putus, jadi kita akan baca sama-sama. Tuan-tuan kena baca dengan lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab surah Taubah ni tuan-tuan, ni ayat dari surah Taubah.
kita tak boleh membaca pada permulaan surah, tetapi ulama kata di tengah-tengah boleh membaca, kita takdimkan dengan basmalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jangan baca 3 kali tuan-tuan. Yang last ni tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan 10 saat. Ada hajat yang tuan-tuan nak sangat, mungkin selama ni belum lagi dikabulkan oleh Allah, tuan-tuan sebut dalam hati permintaan itu dengan yakin bahawa dengan kebesaran ayat ini Allah akan tunaikan hajat itu. 10 saat tuan-tuan. Okay. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Baik semua yang saya kasih sekalian, itulah dia Rasulullah sebenarnya. Kita tak sempat nak cerita sebab bila kita nampak Rasulullah tu agung dan hebat, barulah kita rasa, ya Allah, perlunya aku ni bertanggungjawab untuk pertama sekali nak kenal Nabi, kemudian nak mempelajari lebih tentang Nabi dan ajaran Nabi, kemudian sehingga kita nak ikut Nabi, dan kemudian kita akan banyak berselawat pada Nabi. Ya, itu tanggungjawab kita tuan-tuan. Ibu ayah bertanggungjawab untuk memperkenalkan anak-anak tentang Nabi-Nabi mereka. Dalam hadis Tabrani dalam Mu'jam, Nabi sebut, didiklah anak kalian 3 perkara. Adibu auladakum ala 3 hisalin. Yang pertama sekali tuan-tuan, didikan yang diajar oleh Nabi dalam silibus untuk menjadikan anak kita anak yang baik. Kata Nabi, yang pertama sekali adalah didiklah anak supaya anak sayang pada Nabi mereka. Tuan-tuan, kalau kita baca apa yang saya sebut ni tuan-tuan, malam ni sebagai ayah, sebagai ibu tuan-tuan, bermuhasabah dengan Allah. Kita tanya diri kita sejauh mana kita mendidik anak supaya anak sayang pada Nabi mereka. Dalam kita sibuk supaya mereka itu belajar, berjaya, dapat straight A's, kita hambur semua duit kita supaya mereka berjaya, kita beri mereka tuition. Tetapi Nabi pesan, didiklah anak kalian supaya sayang pada Nabi mereka. Sejauh mana tuan-tuan kita didik anak kita ni supaya mereka sayang pada Nabi? Sebab tu kita kena mula bersama-sama. Kita jadikan surau kita ini sebagai support system kita untuk meletakkan agenda supaya anak kita dapat diterapkan perasaan sayang pada Nabi. Sebab rupanya sayang pada Nabi adalah benda yang kita kena bekal dalam hati anak-anak. Sebab anak-anak kita tuan-tuan, kita tak tahu bagaimana kehidupan mereka, cabaran-cabaran mereka yang kian banyak. Dulu orang cakap Gen apa orang cakap? Gen Y. Tuan-tuan tahu sekarang apa orang sebut tentang anak kita? Gen
Dulu kata tentang Gen Y ya, Gen X, Gen Y. Sekarang sebut Gen apa? Gen D. Gen D, generasi depresi. Ni tuan-tuan bahasa dunia. Sebab bila kita tak letak mereka sayang pada Nabi, rupanya kita sudah sediakan hati yang kosong. Dan kita tak tahu anak-anak kita ni, anak-anak muda kita ni sejauh mana persiapan dalaman. Saya pernah cerita dalam Radio IQ. Tuan-tuan ni mungkin nak dah, tuan-tuan, sebab Bilal pun dia dah berapa kali signal saya tak berapa kelihatan ya. Tengok kan. Dia tuan-tuan macam tu lah dulu dengan hikmah. Dia takkan hantar nota kan, Ustaz dengar 5 minit kan. Tapi macam-macam cara dah disampaikan maklumat kepada saya tuan-tuan ya. InsyaAllah ya. Jadi tuan-tuan, mari kita ambil amanah tanggungjawab ni. Bagaimana surau kita ni meriah dengan cinta pada Rasulullah. Bagaimana taman ambience dia adalah cinta. Bagaimana persekitarannya adalah cinta Rasulullah. Dan cinta pada Rasulullah ni sebagai merupakan perkara asas dalam diri. Saya cerita ni tuan-tuan kisah benar. Cerita ni sebagai orang kata apa, bahan berfikir saja. Kisah ni benar, berlaku 2 tahun dulu. Tahun sudah sebab ni dah mungkin tahun ya. Di satu negeri tuan-tuan. Di satu negeri. Ketika saya cakap tuan-tuan boleh bayang muka anak-anak kita yang Nabi kata didik anak, sayang Nabi mereka. Tengok balik muka kita, ayah ni, mak ni, banyak mana yang kita pernah didik anak sayang pada Nabi. Akhirnya apa jadi pada anak, kita tak tahu kekuatan dalaman. Ketika kita bambu mereka dapat straight A's, kita bambu mereka supaya mereka cemerlang dalam pelajaran, tetapi kita tak persiapkan dalaman mereka. Kita mengejar pencapaian tetapi kita tidak menekankan asas-asas dalaman. Akhirnya jadi macam mana. Ini yang saya nak cerita ni tuan-tuan. Di satu negeri, tak sebut negeri sebab cerita ni tak berapa baik sangat pun. Tahun sudah tuan-tuan, masuk tahun bulan Januari, sekolah dibuka, sesi sekolah dibuka. Pelajar masuk dalam asrama, umur Form 1 13 tahun. Ini cerita satu tuan-tuan. Bila masuk asrama, dia akan melalui satu program orientasi, suai kenal ya, suai kenal. Sebulan tak boleh balik kampung, sebulan tak boleh kontak keluarga. Saya nak cepatlah tuan-tuan ya. Boleh? Okey. Semua yang saya kasih sekalian. Hari esok Jumaat dah sebulan tuan-tuan. Hari esok dia Khamis dah habis orientasi. Sebulan dah. Maka hari Khamis habis saja orientasi, si anak ni tuan-tuan umur 13 tahun call segera pada ayah dia. Pakai telefon, pakai public phone. Ayah, esok hari Jumaat kami dah boleh balik. Kelas habis pukul 12. Ayah datang pukul 12 ya? Ayah kata, ya. Ayah datang. Tuan-tuan, budak ni malam tu tak boleh tidur malam. Barang dah packing dalam beg, letak bawah, dah siap bawah katil. Sepanjang malam nak tidur, nak lelap tak boleh. Teringat mak, teringat ayah, teringat adik-adik ya. Orang lain mungkin tidur, dia tak boleh tidur. 5 pagi saja tuan-tuan, dia bangun dengan cepat, bergegas untuk mandi, balik pakai baju siap-siap. Budak umur 13 tahun, jeng-jeng beg tuan-tuan, dengan baldi yang mak disuruh pesan tulis nama tak ke orang curi tu, bawa ke sekolah tuan-tuan. Sebab jarak daripada asrama ke sekolah, kalau berjalan makan masa mungkin 10 minit. Dibawa beg siap-siap, letak bawah tangga. Sebab nanti takut pukul 12, kalau kena balik asrama 10 minit, balik 10 minit, 20 minit, rugi masa. Tak sabar nak tu, letak bawah tangga. Pukul 10 rehat, dia terus telefon ayah. Ayah kata, ayah datang. Tak sabarnya lah. Bunyinya pukul 12, terus dalam gambaran dia keluar je, dah nampak muka ayah, depa tangan, peluk. Tapi tengok kata ayah tak ada. Dia telefon, ayah dah dekat ke?
Ayah kata anak ayah ni tak boleh datang lah pukul 12, mungkin pukul 2 baru datang. Pukul 2. Daripada malam tak boleh tidur, teringat pada mak, teringat pada ayah, teringat pada adik-adik. Sekarang kena tunggu pula pukul 2. Ayah tak boleh datang awal ke? Ayah cuba. Sebelum pukul 2 sekali lagi telefon ayah dah dekat ke ayah? Ayah dah dekat ke? Ayah dikata ayah pukul 2 pun mungkin tak boleh datang lah. Mungkin dalam pukul 4 ayah sampai dekatnya. Budak-budak ayah dah ambil dah. Tengok bersalam, mak peluk, keluar satu-satu kenderaan, orang makin tinggalkan. Pukul 4 petang tuan-tuan. Sebelum 4 telefon ayah dah. Ayah dah dekat ke? Ayah kata ayah ni agaknya pukul 6 baru sampai. Tuan, pukul 6 agaknya baru sampai. Belum habis cakap, shilling dah habis tuan. Nak merayu ayah cepatlah sebab orang dah tak ada dah kat asrama. Orang dah tak ada kat asrama sebab semua dah keluar dah balik dah. Tuan-tuan, ayah dia sampai pukul 8.30 malam. Malam tadi tunggu, tak boleh tidur sepanjang malam. Beg dah letak bawah tangga. Pukul 12, 8.30 baru sampai. Gelap, segelap-gelapnya. Ayah baru datang. Ayah datang, tanya jaga, nampak beg ada. Tapi cari-cari di kawasan pagar tak ada, kawasan kelas tak ada. Berjalan ke asrama, panggil warden untuk tengok di bilik. Kalau dia tidur dalam bilik. Tuan-tuan, saya nak cepat dia cerita. Ketika tak ada tuan-tuan, cari, sulung. Mereka pergi kawasan bilik air, kawasan Sidai Baju. Dalam kawasan Sidai Baju, seorang budak umur 13 tahun tergantung lehernya. Dalam poket ada satu nota. Ayah, lepas ni ayah tak perlu lagi ambil saya, tak perlu susah lagi, dan sampaikan salam pada mak dan adik-adik. Ayah bekerja angkat, tetapi dia telah nyamunya telah tiada. Semua yang saya kasih sekalian kisah benar yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita mungkin boleh kata, apa kau tunggulah sekejap. Tetapi tuan-tuan, kita tak tahu kekuatan. Sebab itulah tuan-tuan, saya bawa cerita ni sebab kita tengok anak kita, kita tak tahu kekuatan ketika kita membangun pencapaian. Tetapi kekuatannya di mana? Dan Nabi dah ajar, hubbin nabiyyikum, sayang pada Nabi kamu. Sayang pada Nabi, itulah kekuatan yang kita kena siapkan. Dan kekuatan ni tuan-tuan, yang akan nanti di hari akhirat kita akan berdiri depan Allah. Dan Nabi akan datang pada kita, tanya pada setiap ayah, pernahkah kamu wahai ayah yang Allah berikan rezeki anak untuk dia sayang kamu? Pernah didik anak kamu sayang pada Nabi kamu? Apa kita nak jawab tuan-tuan pada hari itu? Kerana itu marilah saya ulang sekali lagi, kita ambil kesempatan kita dalam program kita pada malam ni, kita bermuhasabah. Saya bermuhasabah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang apa saja umat Nabi. Jom kita tanya pada diri kita sendiri masing-masing semua yang dikasih sekalian. Semoga insya-Allah agaknya surau kita menjadi satu pasukan yang terbaik yang dapat melaksanakan agenda ini. Kerana musuh ni tuan-tuan akan sentiasa merendahkan Rasulullah. Hatta kadang-kadang kita tak sedar, kita sendiri umat Islam yang bercakap, bila kita nak berselawat, tak payahlah selawat. Kadang-kadang akhirnya kita tak rasa pun perlu memasukkan rasa hebat terhadap Rasulullah. So di penghujung ni tuan-tuan, jom kita sama-sama habiskan dengan sama-sama kita selawat pada Nabi. Boleh ke? InsyaAllah ya, kita selawat pada Nabi. Baik, cuma tuan-tuan, sebab tuan-tuan ada duduk rapat-rapat ni, boleh tak saya nak minta tuan-tuan kita selawat pada Nabi, sebab kita minta betul-betul. Dan selawat ni tuan-tuan sangat besar fadilat dan kelebihan. Saya nak minta tuan-tuan, sekali lagi kita akan minta macam-macam dalam selawat kita sama-sama. Kita akan baca beberapa kali selawat. Tapi sebelum tu tuan-tuan, kita ambil kesempatan jawab. Boleh tak tuan-tuan, sambil kita selawat, saya nak minta satu benda je. Ni last lah.
Boleh? Boleh, insyaAllah. Tuan-tuan boleh tak kita selawat sama-sama pada Nabi kekasih Allah ni? Mulut kita baca selawat, hati kita sama-sama merasai kebesaran selawat yang kita baca, tapi kita akan peduli orang sebelah kita dengan cara kita selawat sambil tuan-tuan pegang tangan orang sebelah. Yang ada tangan, tak ada jangan ada pada. Saya ni hanya yang ada tangan, tuan-tuan. Yang tak ada jangan paksa diri, tuan-tuan ya. Pegang tangan orang sebelah. Just pegang dia, tuan-tuan. Pegang tangan dia. Semua orang pegang orang sebelah. Ambil sempena jamaah, tuan-tuan. Ya. Sebab tu kena dapat, kena dapat ya. Muslimah tak ada. Pegang, masya-Allah tu lah. Ya. Dia orang pakai telefon tak nampak laki-laki semua pegang. Alhamdulillah. Pegang ya. Tuan-tuan, orang yang tuan-tuan pegang tangan itulah yang mungkin nanti akan mandikan jenazah tuan-tuan. Tak mustahil tuan-tuan. Atau itulah tangan yang nanti ketika kita terbaring kat depan ni tuan-tuan dah tak boleh nak angkat tangan dan nak berdoa pada Allah. Tangan yang kita pegang itulah tadi nanti tuan-tuan yang akan membaca doa, ya Allah, ampunlah dosa dia ya Allah. Dan tangan inilah tuan-tuan yang nanti perlahan mungkin masukkan jenazah kita dalam liang lahat tuan-tuan. Yang ketiga itu para roh merayu, lunakkanlah, lempurkanlah, jangan kasarlah, aku sakit dengan kematian. Mungkin tangan yang pegang kita genggam sekarang ni, kita boleh harap, ya Allah, nanti wahai Tuhan, ketika aku tak mampu berdoa, tangan ni mendoakan aku. Ketika aku tak boleh lagi nak merayu pada Tuhan, dia rayu untuk aku. Dan tak mustahil tuan-tuan, ada manusia di hari akhirat, dia berkenalan di dunia, dia masuk syurga, dilihat pada semua pintu syurga, dan dia mendapati bahawa orang yang sentiasa di dunia tidak ada dalam syurga. Maka dia bermohon pada Allah agar untuk sahabatnya dimasukkan dalam syurga, yang sahabatnya rupanya Allah bakar dalam neraka Jahannam. Allah kata keluarkan ahli neraka kerana doa rakan dan sahabatnya. Mungkin orang yang kita pegang tu tuan-tuan, insya-Allah ya. Dan kita doa pada Allah dengan doa-doa yang baik pada malam ini sambil selawat kita, sebab selawat yang sangat besar. Kita doalah Allah turunkan rahmat pada kita semua. Allah berikan cinta sayang kita pada Allah. Allah masukkan cinta kasih kita pada Rasulullah. Allah jadikan ikatan kita dalam keluarga kita atas nama cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah. Kita minta anak-anak kita, tuan-tuan bayangkan wajah anak seorang-seorang yang nanti di hari akhirat mungkin akan dakwa kita depan Tuhan sebab kita tak pernah perkenalkan tentang Rasulullah pada mereka sampai mereka lalai dan buat derhaka pada Allah. Tuan-tuan cuba bayang tuan-tuan wajah seorang-seorang anak kita. Dan kita harap pada malam ni, ya Allah, anak kita walau di mana berada jadilah para pencinta Rasulullah. Kita harap sangat agar mereka dapat sama-sama dengan kita bergotong royong, bertolong bantu untuk mengenali Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Jadilah bibir ni, ya Allah, banyak selawat pada Rasulullah. Jadikanlah bibir ni banyak berselawat pada Rasulullah. Banyakkanlah kami bibir ini berselawat pada Rasulullah. Baik, kita selawat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, saya nak bagi 20 saat sebarang hajat yang kita ada minta pada Tuhan tetapi belum tertunaikan. Tuan-tuan, jom kita minta pada Allah. Ketika malaikat, kata Nabi, sedang duduk di sekitar kanan, kiri, depan, belakang kita dan di atas kita menyusun sayap, kita minta sama-sama doa. Berkira, ya Allah, hajat kami yang belum tertunai, tunaikanlah ya Allah. Permintaan kami yang belum didengar, dengarlah ya Allah. Harapan kami yang begitu menggunung ini, wahai Tuhan, Engkau kabulkanlah. Dan tuan-tuan, secara khusus saya minta tolong doakan untuk mak dan ayah tuan-tuan. Allah sangat suka bila kita berfikir tentang mak dan ayah kita. Allah akan ambil peduli pada kita ketika kita rasa nak ambil peduli pada mak ayah kita. Kita ambil kesempatan pada malam ni untuk manusia yang pernah menabur darahnya untuk lahirkan kita, tuan-tuan. Kita harap sangat Allah angkat darjatnya. Orang yang peluhnya bersimbah kerana nak lahirkan kita, tuan-tuan. Kita ambil kesempatan pada malam. Kita tak peduli apa yang ada di sekitar kita sebab kita sedang bercakap dengan Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang keempat ni tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan, ya Allah, tolonglah Kau satukan kami dalam hati kami di jamaah surau iman ini, ya Allah, dengan ikatan seperti mana Engkau pernah ikat hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Kami sayang menyayangi, kami bela membela, kami peduli mempeduli, kami hormat menghormati sesama kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah, kerana kami tak boleh nak buat baik tanpa adanya satu support system untuk kami jadi baik, ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Last tuan-tuan, yang kelima ni tuan-tuan, kita minta tangan kita nanti di hari akhirat akan disambut oleh Nabi dengan diberikan syafaat kepada kita semua. Kita minta betul-betul tuan-tuan, ketika kita tahu kita akan berhadapan dengan hari yang sangat kawat, kepada hari itu tolonglah kami, ya Allah. Adanya tangan kami akan menggenggam tangan dan menuntun tangan ini ya Allah. Ketika kami sedang dibuka seluruh keaiban kami, maka tutupkanlah, ya Allah. Ketika amalan kami tidak cukup, cukupkanlah, ya Allah. Ketika dosa kami, ya Allah, Engkau lansaikan, ya Allah. Dan ketika itu Rasulullah bimbing kita untuk melalui talian siratal mustaqim. Dan kita minta Rasulullah akan mengedarkan kepada kita air daripada Telaga Kautsar untuk kita minum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafas dalam-dalam. Syukur pada Allah kita masih lagi boleh bernafas dan bernyawa untuk minta pada Allah. Dan dalam hati kita yakin Allah menunaikan apa yang kita minta di atas belas kasihan Allah kepada kita dan sayangnya Nabi kepada kita, dengan apa yang kita faham daripada ayat laqad ja'akum sebentar tadi. Baik, terima kasih tuan-tuan. Cukup sekadar itu saya kira perbincangan kita pada malam ni, semoga ada kebaikan. Saya mengundur diri macam Al-Fadhil Ustaz tadi, saya terpaksa mengundur diri lebih awal, tak dapat bersama dengan tuan-tuan. Tapi insya-Allah lah, kalau tak, mungkin nanti masa-masa akan datang, kalau tiba-tiba tuan-tuan teringat kat saya, telefon boleh datang lagi. Boleh makan sama-sama insya-Allah ya, dengan tuan-tuan insya-Allah. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum li sa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah pada Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mendapatkan tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat sama-sama kita mendengar pengurusan ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz Al-Zulami Mazali sebentar tadi. Dan insyaAllah kami Taman Al-Kid dan juga kawan-kawan kita akan doakan supaya Allah memudahkan keberadaan Al-Fadhil Ustaz